Sosio-emosi dan tingkah laku kanak-kanak PAKK 2302D. Pengenalan. Setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan sosio-emosi yang berbeza. Menurut Cohen 2006, Andre 2019, sosial dan perkembangan emosi merujuk kepada perkembangan kapasiti kanak-kanak untuk mengalami, mengurus dan meluahkan pelbagai emosi positif dan negatif, membina hubungan yang rapat dan memuaskan dengan kanak-kanak dan orang dewasa lain, dan meneroka persekitaran mereka secara aktif dan belajar. Faktor perkembangan sosio-emosi dan implikasi terhadap tingkah laku emosi kanak-kanak. Menurut Hambre et al. 2016, 4 daripada bidang pertumbuhan utama dalam pembangunan sosial dan emosi termasuk perangai, ikatan, kemahiran sosial, dan peraturan emosi. Seterusnya, faktor perkembangan sosio-emosi dan implikasi terhadap tingkah laku emosi kanak-kanak. Ia terbagi kepada 4. Yang pertama, faktor biologi. Yang kedua, faktor persekitaran. Faktor persekitaran terbagi kepada 4, iaitu pengaruh rakan sebaya, pengaruh guru dan sekolah, teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, perbezaan individu. Perbezaan individu terbahagi kepada 3, iaitu latar belakang keluarga dan pemakanan, taraf pendidikan dan cara asuhan, perapatan, attachment dan emosi kanak-kanak. Dan yang terakhir adalah latar belakang. Mari kita pergi kepada faktor biologi. Faktor biologi ianya banyak dikaitkan dengan keturunan ataupun kemahiran yang secara biologi telah diturunkan kepada kanak-kanak berdasarkan kepada genetik ibu bapa mereka, dan pada kebiasaannya ibu bapa yang mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi akan mampu memperturunkan kemahiran kecerdasan mereka kepada anak-anak semenjak mereka di dalam kandungan lagi. Dalam pada itu, ahli-ahli psikologi juga sering melakukan kajian yang mengaitkan perbezaan yang terdapat pada kecerdasan individu mengikut kecerdasan ibu bapa mereka, dan kebiasaannya, ibu bapa yang lebih bijak akan menghasilkan anak-anak yang lebih bijak berbanding dengan kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa yang lebih lemah. PKK Faktor-faktor perkembangan kanak-kanak 2014. Ini turut dijelaskan bahawa bagi ibu bapa yang mempunyai ketidakstabilan di dalam emosi mereka dan juga mempunyai sifat yang pemarah akan menghasilkan anak-anak yang lebih agresif di dalam perlakuan mereka. Selain itu, faktor genetik juga mampu memberikan pengaruh kepada cara bersosial seorang kanak-kanak, dan menurut Ko Tae-yen, seorang pakar psikoterapi klinikal dan pengetua Akademi Keibubapaan Asia, turut mengakui bahawa personaliti kanak-kanak itu mampu dipengaruhi oleh genetik yang terdapat di dalam ibu bapa kanak-kanak tersebut. Faktor genetik bentuk personaliti 2017. Beliau turut menjelaskan bahawa sekiranya seorang kanak-kanak menunjukkan tanda-tanda tidak mahu bercakap ataupun bergaul dengan rakan-rakan yang lain dan mempunyai tanda-tanda seolah-olah tidak ingin bersosial, secara umumnya dikaitkan dengan faktor genetik yang didapati melalui keturunannya. Ini kerana pada kebiasaannya, ibu bapa yang mempunyai sikap pendiam akan mempunyai anak-anak yang juga berpotensi untuk mewarisi tingkah laku tersebut. Faktor persekitaran. Menurut Trohil dan Habibah 2002, persekitaran atau nurture merupakan segala rangsangan yang mempengaruhi perkembangan individu. Kohn 2000 pula memberikan definisi bahawa persekitaran itu ialah the sum of all external conditions affecting development.
especially the effect of learning, di mana persekitaran adalah keadaan yang berlegar di sekeliling kita termasuk keadaan fizikal, iklim, sosio-budaya, politik dan interaksi di antara manusia dan alam sekitarnya. Perkembangan sosio kanak-kanak amat dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Setiap kanak-kanak menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu, tetapi berbeza dari segi fizikal, kognitif, emosi, dan sosial. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahawa persekitaran adalah segala yang terdapat di sekeliling mampu mempengaruhi sosio-emosi kanak-kanak. Pengaruh rakan sebaya. Kanak-kanak lazimnya menggunakan rakan sebaya sebagai panduan apabila menilai diri sendiri dari segi tingkah laku, personaliti, kemahiran serta kebolehan. Nur Suhaili, 2010. Peranan rakan sebaya adalah lanjutan daripada proses sosialisasi dalam keluarga. Di sini kita akan nampak dengan jelas bahawa kanak-kanak sedang melalui transisi daripada interaksi sosial di dalam keluarga kepada pergaulan antara rakan sebaya. Ini adalah kerana rakan sebaya mempunyai sub-budaya yang tersendiri. Sehubungan dengan itu, pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak, khasnya dari perkembangan intelek, sosial, emosi dan sosial. Misalnya, kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Pepatah Arab juga pernah menyebut iaitu, jika anda berkawan dengan orang menjual minyak wangi, anda akan berbau wangi. Jika anda berkawan dengan tukang besi, anda akan berbau busuk. Pengaruh guru dan sekolah. Selain ibu bapa, guru amat berperanan penting dalam menentukan perkembangan sosio-emosi kanak-kanak di tabika. Guru adalah ejen penyampai maklumat kepada kanak-kanak dalam setiap keadaan. Ini menunjukkan peranan guru amat penting dalam perkembangan sosio-emosi menerusi sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru bertanggungjawab merangsang serta memperkembangkan daya fikir kanak-kanak. Penglibatan aktif kanak-kanak di tabika berupaya menggalakkan perkembangan kognitif sosio-emosi dan psikomotor di samping memupuk nilai estetika. Guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan atau strategi yang sesuai dalam perkembangan diri, kebolehan, keupayaan, bakat serta minat kanak-kanak. Syahrizan dan Ahmad Syahabuddin, 2006. Teknologi Maklumat dan Komunikasi, TMK. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi sosial memberi implikasi positif dan negatif kepada dunia pendidikan. Dari sudut positif, proses pembelajaran boleh menjadi lebih optimum, menarik dan mendorong kanak-kanak untuk lebih mahir dalam berkomunikasi, mahir mempamerkan sosio-emosi dan biasa berkongsi bahan bersama rakan di tabika, membangunkan kemahiran pembelajaran bebas, inisiatif, inovatif, kreatif dan bertanggungjawab. Dalam bidang pendidikan, media komunikasi dan teknologi nampaknya telah menggantikan kefasihan buku, guru dan sistem pengajaran yang sebelum ini konvensional. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan wujudnya inovasi e-learning yang memudahkan proses pendidikan. Kemunculan media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak semestinya secara bersemuka. Dengan kemajuan dalam teknologi, guru dapat menyediakan persekitaran e-pembelajaran yang interaktif dan menarik minat kanak-kanak untuk belajar.
Manakala dari sudut negatif pula, kemerosotan akhlak dalam kalangan kanak-kanak bermula bila mana pendedahan teknologi dan media seawal usia ini memberi impak terhadap perkembangan sosio-emosi kanak-kanak, di mana kesan media dan komunikasi sosial dan teknologi maklumat ini juga membawa kemerosotan moral kepada kanak-kanak. Insiden keganasan seksual terhadap kanak-kanak oleh orang dewasa adalah contoh peristiwa tragis yang baru-baru ini dilaporkan di media sosial. Jenayah sosial terhadap kanak-kanak yang telah ditetapkan sebagai jenayah luar biasa oleh kerajaan adalah hasil daripada menonton video filem yang merosakkan moral kanak-kanak sama ada melalui televisyen, telefon bimbit, komputer dan melayari internet. Kanak-kanak akan berani mempamerkan emosi ekstrim kepada ibu bapa sekiranya kemahuan mereka untuk menggunakan teknologi dan media disekat. Hal ini menyebabkan segelintir kanak-kanak masa kini diibaratkan seperti kaya material tetapi miskin jiwa, dek kerana telah hilang sikap hormat, sopan santun dan pekerti yang dituntut. Kepercayaan masyarakat. Penghayatan agama amat penting dalam kehidupan individu kerana memberi pengaruh yang besar terhadap tingkah laku dan personaliti. Raba 2001. Memberi ketenangan emosi. Hasan 2002. Menanamkan keyakinan diri manusia. Qadrawi 1985 serta kebahagiaan hidup. Hamka 1997. Peringkat umur kanak-kanak sangat mudah untuk menerima ajaran dan pembelajaran kerana di usia ini, kanak-kanak mudah menerima maklumat yang diberikan kepada mereka. Penerapan hidup beragama sejak dari usia kanak-kanak akan menjadikan kehidupan seseorang itu lebih terpandu kepada aturan agama dan mewujudkan tingkah laku dan sosio-emosi yang stabil, tenang dan harmoni. Dewasa ini, pelbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat hanya dapat diselesaikan dengan merujuk kembali kepada agama dan penuh penghayatan dan kesungguhan. Di negara maju Amerika, dianggap agama salah satu elemen yang diperlukan oleh kebanyakan masyarakat dewasa seperti percaya kepada Tuhan, menggunakan kaedah berdoa untuk kebaikan dan menghadiri majlis agama bulanan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan agama. Smith C. 2012. Kajian ini menunjukkan peranan agama yang dapat membentuk peribadi dan akhlak individu sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Faktor perbezaan individu. Setiap kanak-kanak mempunyai tahap pemahaman dan perkembangan yang berbeza berdasarkan kepada keadaan persekitaran, biologi dan umur. Meskipun begitu, setiap kanak-kanak mampu memperkembangkan pertumbuhan emosi, fizikal dan sosial mereka dengan sendiri. Perbezaan perkembangan sosio-emosi individu juga bergantung pada persekitaran, di mana mempercepatkan lagi perkembangan mereka mengikut pendedahan yang telah dialami oleh mereka sejak dari kecil lagi sama ada dari rumah maupun tabika. Kanak-kanak mula mempelajari dan mengawal reaksi terhadap ledakan emosi, walaupun emosi itu adalah kegembiraan maupun emosi yang kurang menyenangkan. Di samping itu, kanak-kanak juga menahan sebahagian daripada ekspresi emosi mereka semasa berada di tabika. Emosi ini cenderung bertahan lebih lama berbanding jika diluahkan dengan lebih terbuka. Oleh itu, ekspresi emosi kanak-kanak berbeza-beza. Perbezaan ini sebahagiannya disebabkan oleh keadaan fizikal kanak-kanak pada masa itu dan tahap keupayaan intelek dan sebagainya. Kanak-kanak yang sihat cenderung kurang emosi berbanding kanak-kanak yang tidak sihat. Dalam persekitaran tabika, kanak-kanak pintar, cerdas bertindak balas dengan lebih emosi terhadap pelbagai jenis rangsangan berbanding kanak-kanak yang kurang pintar. Tetapi sebaliknya, mereka cenderung lebih mampu mengawal ekspresi emosi.
Kanak-kanak lelaki meluahkan emosi dengan lebih kerap dan lebih kuat. Contohnya, kemarahan bagi lelaki berbanding emosi ketakutan, kebimbangan, dan rasa sayang yang dianggap lebih sesuai untuk wanita. Cemburu dan marah lebih kerap berlaku di kalangan keluarga besar, manakala cemburu lebih kerap berlaku di kalangan keluarga kecil. Cemburu dan kemarahan juga lebih biasa dan lebih kuat dalam kalangan anak sulung berbanding anak yang lahir kemudian dalam keluarga yang sama. Beberapa kajian tentang emosi kanak-kanak menunjukkan bahawa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan pembelajaran. Hallock 2002-154. Latar belakang. Perbezaan gaya hidup sesebuah institusi keluarga seperti suasana rumah, asuhan, pemakanan, dan status sosioekonomi keluarga akan melahirkan kanak-kanak yang mengikut perbezaan kadar perkembangan sosio-emosinya. Keluarga yang mempunyai status sosioekonomi yang baik akan membantu perkembangan sosio-emosi, intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi kemudahan pendidikan yang sempurna serta makanan yang berzat dan seimbang kepada anak-anak. Ibu bapa juga perlu memastikan keperluan kasih sayang anak-anak dipenuhi dengan baik. Gaya hidup yang sihat akan diamalkan oleh setiap ahli keluarga seperti sentiasa menjaga kesihatan, bersenam, tidak merokok akan membentuk sebuah keluarga yang proaktif dan sempurna. Latar belakang ekonomi keluarga dan pemakanan. Status sosioekonomi ibu bapa, pendapatan, kekayaan atau harta benda, pekerjaan dan pendidikan memberi kesan dalam bentuk perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Sebagai contoh, keluarga yang berpendapatan rendah susah untuk memenuhi keperluan hidup dalam keadaan tertekan dan sentiasa risau sehingga selalu menggunakan pendekatan hukuman. Gaya keibubapaan authoritarian dan kurang sokongan dalam perkembangan anak-anak mereka. McLeod 1990, Dog Bullitt dan Bates 1994 dan Seiler DH 2004 berbanding dengan keluarga yang berpendapatan tinggi. Keluarga yang berpendapatan rendah ini kerap kali menekankan tentang kepatuhan, kekemasan dan kepastian dalam mendidik anak-anak mereka. Manakala keluarga yang berpendapatan lebih tinggi senang menggunakan pendekatan demokrasi, menerima pandangan anak-anak, lebih banyak menunjukkan kemesraan dan kasih sayang serta model komunikasi yang lebih terbuka. Hoffin 1984 dalam Sailor DH 2004. Selain itu, faktor pemakanan juga turut mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Perkembangan ini meliputi fizikal, mental dan kerohanian kanak-kanak. Pemakanan yang diambil kanak-kanak haruslah berzat, bersih dan seimbang. Makanan yang boleh menjejaskan kesihatan mental, emosi dan fizikal perlu dijauhi supaya tidak membantutkan perkembangan mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak supaya kenal makanan yang baik dan mengamalkan kesederhanaan ketika makan dan minum. Penyusuan susu ibu adalah lebih baik kerana susu ibu bebas dari jangkitan. Ketika sudah mencecah umur 4 tahun, kanak-kanak haruslah disajikan dengan makanan yang mempunyai banyak kandungan tenaga kerana pada masa ini kanak-kanak adalah sangat aktif. Taraf pendidikan dan cara asuhan ibu bapa. Kajian yang dijalankan oleh Parent et al. 007 menunjukkan bahawa faktor latar belakang pendidikan ibu bapa memberi kesan terhadap perkembangan sosio-emosi dan tingkah laku kanak-kanak. Didapati ibu bapa yang rendah pendidikan menyumbang kepada
peningkatan tingkah laku hyperaktif kepada kanak-kanak. Sebaliknya, ibu bapa yang berpendidikan tinggi menunjukkan tahap hyperaktif yang kurang. Keluarga atau ibu bapa sebagai sosialisasi yang mempengaruhi tahun-tahun awal kanak-kanak seharusnya menjadi model ekspresi emosi kepada kanak-kanak dan memberi peluang kepada mereka untuk mengingati dan memahaminya. Malah, terdapat juga dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa terdapat hubungan ekspresi emosi ibu bapa dengan pemahaman emosi oleh kanak-kanak itu sendiri. Aminah Ayub menyatakan bahawa persekitaran yang paling penting untuk kanak-kanak adalah keluarganya. Hal ini kerana kanak-kanak banyak meluangkan masa bersama keluarganya dan keluarga ini mempengaruhi atau memberi kesan kepada emosi kanak-kanak tersebut. Tambahan pula, perkembangan kanak-kanak akan ditentukan oleh pengalaman mereka di persekitaran ini. Kanak-kanak yang tinggal dalam keluarga yang selalu dan mudah menunjukkan ekspresi emosi kemungkinan membina pemahaman dengan makna yang berbeza tentang emosi berbanding dengan kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarga yang mempercayai bahawa emosi itu perlu dikawal dengan baik. Bagaimanapun, hal ini menjadi kompleks kerana dapatan selalu menunjukkan bahawa kanak-kanak daripada keluarga yang kurang menunjukkan ekspresi emosi lebih baik dalam memahami emosi berbanding dengan yang lain. 1984. Perbezaan yang wujud antara kanak-kanak ada hubungan dengan persekitaran keluarga kanak-kanak tersebut dan perhubungan mereka dengan ibu bapa masing-masing. Namun, hubungan ini begitu kompleks untuk dijelaskan dan digambarkan. Hal ini disebabkan kerana kanak-kanak memberi kesan terhadap ibu bapa mereka seperti mana ibu bapa mereka memberi kesan terhadap kanak-kanak. Karakteristik tingkah laku atau perangai dan cara luahan ekspresi akan memberi kesan kepada kanak-kanak melalui interaksi ibu bapa. Bahkan, karakteristik ibu bapa ini lebih diwarisi oleh kanak-kanak melalui genetik. Heisen, MC 1994. Hubungan ini jelas menunjukkan bahawa hubungan antara anak dan ibu bapa itu saling memberi kesan antara satu sama lain terutamanya dalam perkembangan emosi. Perapatan, attachment dan emosi kanak-kanak. Perapatan atau pertautan ialah timbal balik hubungan emosi yang berkekalan antara bayi dan pengasuh yang masing-masing menyumbang kepada kualiti hubungan. Papila et al. 2004. Hubungan emosi yang berbentuk kasih sayang ini adalah berpanjangan dan kekal sepanjang hayat. Perapatan penting kepada semua manusia. Bayi yang lahir perlukan jagaan daripada orang dewasa sama ada untuk mendapatkan makanan, membersihkan diri atau mendapatkan perlindungan emosi. Kemesraan, kasih sayang, penjagaan dan perlindungan yang diberikan oleh ibu bapa bukan sahaja membantu dalam proses perkembangan kognitif, malah mempengaruhi perkembangan sosio-emosi dan perkembangan moral kanak-kanak. Dari segi sosio-emosi, perapatan mempengaruhi sejauh mana kanak-kanak menilai diri, menganggap diri berharga dan berhubungan dengan orang lain. Konsep kendiri yang terbina melalui perapatan akan mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak ini hingga dewasa kelak. Hubungan antara ibu bapa dan anak-anak dilihat memainkan peranan yang amat besar dalam membentuk perapatan selamat. Apabila kanak-kanak dilindungi, dikasihi, disayangi, dipenuhi segala keperluan asas, maka kanak-kanak dapat membentuk perapatan selamat dengan ibu bapa. Bagi kanak-kanak yang membentuk perapatan tidak selamat pula, ia dikaitkan dengan status ekonomi sosial keluarga yang rendah, keluarga yang porak-poranda atau menjadi mangsa dera. Perapatan selamat akan membentuk gaya perapatan selamat dalam diri kanak-kanak. Begitu juga dengan bentuk perapatan yang lain. Sekiranya anak-anak memperolehi perapatan selamat, mereka juga akan mempamerkan sikap-sikap yang positif, berkasih sayang serta menghargai orang lain. Mereka gembira untuk berinteraksi, bergaul serta boleh mengasihi dan dikasihi. Perapatan yang mengelak atau bimbang ketidaktentuan pula berkemungkinan akan menghasilkan sosio-emosi kanak-kanak yang rendah diri,
pemarah, ganas, dan tidak menghormati orang lain. Mereka selalunya bermasalah dalam perhubungan dengan rakan kerana konsep kendiri yang rendah, berfikiran negatif serta selalu menyalahkan diri dan orang lain. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa personaliti individu bukan hanya dipengaruhi oleh perapatan semata-mata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek yang lain dialami sepanjang kehidupan seperti penceraian ibu bapa, kematian orang tersayang dan sebagainya. Sebelum kita melangkah ke topik yang seterusnya, di sini diterangkan definisi perkembangan. Proses yang berterusan dari lahir hingga kematangan dan akhir hayat atau proses individu mencapai kematangan secara berterusan. Perubahan tingkah laku mental, perubahan dari segi jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani, tetapi dapat dilihat perubahan dengan membentuk perbandingan sebelumnya berlaku secara cepat dan sukar diramal. Konsep asas perkembangan kanak-kanak terbahagi kepada 5, iaitu jasmani, emosi, rohani, sosial dan fizikal. Berikut merupakan perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, pertambahan dari segi fizikal, keupayaan berfikir berbeza mengikut tahap umur, keupayaan untuk berinteraksi dan meluahkan perasaan. Manakala perkembangan adalah bersifat kualitatif, peningkatan motor halus dan motor kasar, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, memperlihatkan ciri-ciri dalam norma pergaulan manusia, adab dan nilai, dan berupaya menguasai dan perasaan. Seterusnya, prinsip asas perkembangan kanak-kanak terbahagi kepada 5. Proses perkembangan berlaku mengikut aturan, perubahan dan perkembangan dalam pertumbuhan, proses yang berlaku secara berterusan, corak dan aturan perkembangan, dan perkembangan mengikut peringkat-peringkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak terbagi kepada 2, iaitu faktor baka dan faktor persekitaran. Faktor baka, nature, dipengaruhi oleh genetik, perbezaan mental, perbezaan emosi, dan perbezaan individu. Faktor persekitaran pula terbagi kepada 3, iaitu hasil interaksi antara kanak-kanak dan alam sekitar, teori sistem ekologi Bronfenbrenner, sistem sosial yang kompleks dan saling berinteraksi, sistem sosial struktur berlapis yang bermula dengan mereka yang terdekat. Seterusnya, kita pergi kepada peringkat perkembangan sosio-emosi dan tingkah laku kanak-kanak mengikut peringkat umur. Peringkat konflik emosi dan ciri-cirinya, Erik Erikson. Peringkat konflik 0 hingga 1,5 tahun baik kepercayaan lawan ketidakpercayaan. Ciri-ciri perkembangan emosi, rasa kepercayaan dibina dalam tahun pertama, membina rasa kepercayaan secara peringkat, membina rasa ketidakpercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi, ketidakpercayaan akan membentuk tingkah laku negatif. 1 hingga 3 tahun, awal kanak-kanak, autonomi lawan malu ragu. Ciri-ciri perkembangan emosi, keinginan memiliki kuasa, keinginan membuat sesuatu dengan daya usaha sendiri, merasa malu jika tidak diberi kuasa, merasa malu di depan orang, dan merasa takut melakukan kesalahan. Peringkat konflik 3 hingga 6 tahun, awal kanak-kanak tadika, inisiatif lawan serba salah. Ciri-ciri perkembangan emosi, belajar cepat, bergerak cepat, peka kepada yang betul dan salah, merasa serba salah jika diketawakan, dan membina sikap negatif jika merasa serba salah. 6 hingga 11 tahun, kanak-kanak kerajinan lawan kompleks rendah diri. Ciri-ciri perkembangan emosinya adalah keinginan menguasai sesuatu, keinginan berjaya, menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial, memerlukan peneguhan positif,
penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya, dan merasa kompleks rendah diri jika dikritik. Berikut merupakan contoh aktiviti yang menyokong perkembangan sosio-emosi dan tingkah laku kanak-kanak yang saya telah jalankan di Tabika. 0 hingga 2 tahun. Mari bergerak bersama. Kanak-kanak tekun dan bersungguh-sungguh melakukan aktiviti ini. Kesemua kanak-kanak mempamerkan sosio-emosi yang positif, gembira dan menyeronokkan. Kanak-kanak juga menunjukkan ekspresi wajah yang ceria, senyum dan gembira. Kanak-kanak aktif membuat pergerakan bersama rakan. 3 hingga 4 tahun. Robomatic. Kanak-kanak dapat memadankan bentuk kepada ruang bentuk yang sepadan. Dapat meningkatkan kefahaman kanak-kanak dalam mengecam bentuk-bentuk yang telah dipelajari. Selain itu, aktiviti ini juga dapat meningkatkan perkembangan psikomotor halus kanak-kanak semasa kanak-kanak memegang bentuk lalu memadankannya pada ruang bentuk tertentu yang sesuai. Seterusnya, kanak-kanak dapat mempamerkan sosio-emosi, berinteraksi dan berkomunikasi sesama rakan dan guru secara berhema. 5 hingga 6 tahun. Permainan interaktif. Kanak-kanak dapat mempamerkan ekspresi sosio-emosi melalui permainan interaktif sosio-emosi dan tingkah laku. Berikut merupakan peranan guru. Peranan guru sebagai role model. Guru hendaklah mempamerkan peribadi yang mulia kepada kanak-kanak, termasuklah sentiasa ikhlas dalam mendidik, sentiasa ceria dan boleh dipercayai dalam pengajarannya. Guru perlu menunjukkan imej yang selalu memberi pujian. Guru perlu turut mempamerkan sikap yang baik kerana anak murid sering mengikuti gerak-geri yang dilakukan oleh guru mereka. Contohnya, guru mengarahkan murid-murid makan secara duduk dengan sopan. Guru perlulah makan dan minum duduk supaya murid boleh mengikuti gerak-geri guru. Jika guru minum berdiri, murid akan mengikuti minum secara berdiri juga. Guru sebagai pembentuk nilai murni. Pengaruh guru dalam sekolah kepada kanak-kanak sangat kuat dalam membentuk nilai-nilai murni. Setiap langkah guru akan diperhatikan oleh dan ditiru oleh kanak-kanak. Guru perlu menegur sekiranya mereka melakukan perkara yang tidak baik dan memperbetulkan tingkah laku tersebut. Contohnya, guru menyelitkan elemen yang murni dalam aktiviti penceritaan dalam mengisi jalan cerita yang disampaikan seperti cerita Arnab dan kura-kura. Jangan bersikap sombong. Guru sebagai perancang, pemudah cara. Guru berperanan untuk merancang aktiviti pengajaran dan menjadi pemudah cara semasa proses PDP dijalankan. Guru yang berstatus emosi yang baik akan mempengaruhi proses PDP yang lancar dan teratur. Contohnya, guru merancang aktiviti belajar sambil bermain merupakan kaedah yang terbaik untuk murid prasekolah seperti bermain game ataupun kuis. Baiklah, yang terakhir adalah guru sebagai pentaksir. Guru membuat penilaian kepada perkembangan sosio-emosi dan tingkah laku kanak-kanak. Pemerhatian terhadap aktiviti-aktiviti harian merupakan perkara yang terlibat dalam pentaksiran, terutama dalam perkembangan mereka. Perancangan perlu dinilai oleh guru itu sendiri. Contohnya, selepas sesi penutup, guru perlulah mentaksir murid sama ada mereka mencapai objektif yang telah diinginkan dan yang dirancang ataupun tidak. Guru perlulah bijak mengubah strategi serta pendekatan yang terbaik untuk murid-murid. Objektif yang diinginkan sesuai dengan perkembangan tingkah laku dan sosio-emosi mereka. Kesimpulannya, perkembangan emosi melalui aktiviti main peranan dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Ia melibatkan latihan membentuk cara berfikir,
cara kita bertindak, cara berkomunikasi, serta membuat keputusan. Keupayaan mengurus emosi membolehkan kanak-kanak memahami emosi, keperluan dan menghormati pandangan orang lain, membina kemahiran sosial dalam masyarakat berbilang kaum yang mesra dan harmoni. Bagaimana mereka dewasa nanti sedikit sebanyak dipengaruhi oleh bagaimana kita mencorakkannya.